Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kalau korang pernah tengok video saya sebelum ni, mesti korang tahu gambar ni tentang apa? Tentang kitaran enjin. Tapi hari ni, saya bukan nak terangkan tentang kitaran enjin. Sebelum tu, korang tengok dulu gambar ni dan gambar ni. Korang rasa meter tu meter apa? Betul, itu ialah meter boost dalam forced induction engine, contohnya macam turbo. Tapi kalau saya terus terangkan tentang boost, saya rasa video ni akan habis dalam 2 minit je. Jadi untuk lebih faham, kita tengok dulu gambar ni. Oh, sebelum tu korang kena tahu tekanan udara dekat tanah ni ataupun dekat sea level ni ialah 14.7 psi sama dengan 1 bar. 14.7 psi sama dengan 1 bar. Okey, jadi masa intake stroke ni 14.7 ni akan masuk. Jadi kat luar ni 14.7, kat dalam ni pun 14.7. Dia akan duduk dalam tu dan dekat sini. Okey. Dia dekat sini 14.7 kan. Okey, jadi kita letaklah kita ambil 14 lah, ada 14 titik dalam ni. Okey, ada 14 udara dalam ni. Okey, jadi bila piston ni naik daripada bawah ke atas, 14 udara ni akan keluar. Contoh tinggal satu je udara dalam ni. Bila satu udara, sikitlah tekanan dalam ni. Jadi balik kat sini balik. Okay, bila piston tu daripada atas nak gerak ke bawah, okay, jadi valve ni terbuka. Sebabkan tekanan udara dekat luar ni 14.7 ni lagi tinggi daripada kat dalam ni, jadi udara akan di-force untuk masuk. Udara akan masuk. Okay, jadi apa itu boost? Boost tu ialah tekanan udara dalam ni, dalam intake manifold. Bila dekat meter tu dia tulis 20 psi boost, maksudnya tekanan udara dalam intake manifold ni ialah 20 psi. Kalau tulis 1.5 bar, 1.5 bar lah tekanan udara dalam intake manifold ni. Okay, jadi bila tekanan udara dalam intake manifold ni tinggi, lagi banyaklah udara yang boleh di-force untuk masuk dalam silinder ni. Okay, lebih banyaklah power yang boleh dihasilkan. Saya nak bagi contoh. Ada dua kereta yang menghasilkan 20 psi, tapi kenapa satu kereta dapat 200 horsepower dan satu lagi kereta dapat 250 horsepower? Okay, jadi apa faktor-faktor yang pengaruhi power yang dihasilkan selain pada PSI? Okay, jadi yang pertama ialah suhu. Okay, tak apa. Suhu tu, lagi tinggi suhu, lagi kurang kemampatan udara, lagi kuranglah power yang dihasilkan. Lagi rendah suhu, lagi mampat udara tu, lagi banyaklah power yang boleh dihasilkan. Okay, sebab tu jugalah turbo ni perlukan intercooler. Sebab bila udara ni dikompres, dimampatkan, udara tu akan panas. Bila panas, dia kurang mampat, jadi kurang pula power yang boleh dihasilkan. Jadi dia perlukan intercooler ni untuk sejukkan udara tu, supaya udara tu lebih mampat dan lebih banyaklah power yang boleh dihasilkan. Okay, tak apa, balik pada soalan tu. Okay, dua-dua 20 psi, tapi kenapa satu lagi tinggi horsepower dia berbanding satu lagi? Okay, jawapannya ialah saiz turbo. Okay. Bila lagi kecil turbo tu, dia perlu bekerja lebih untuk dapat 20 psi. Ataupun maksudnya, dia perlukan kitaran yang lebih berbanding turbo yang besar untuk dapatkan 20 psi. Contoh, kalau turbo tu kecil, mungkin dia perlukan dalam 60,000 rpm. Tapi kalau turbo tu besar lagi, dia mungkin perlukan 40,000 je. Jadi apa kaitannya dengan power yang akan dihasilkan? Kaitannya ialah bila dia pusing lebih banyak, dia bekerja lebih banyak, haba yang dihasilkan tu lebih tinggi. Bila lebih tinggi haba, lagi kuranglah kemampatan udara dan lebih kuranglah power yang dihasilkan. Yang kedua ialah tekanan udara. Okay, kita dah tahu yang tekanan udara dekat bawah ni, dekat sea level ni ialah 14.7 psi sama dengan 1 bar. Tapi bila kita naik atas, kita naik bukit, tekanan udara dekat atas tu dah kurang. Contohnya 12 psi. Walaupun dekat boost tu tulis 20 psi sama je dekat bawah dengan dekat atas, tapi sebabkan tekanan udara dekat atas dah rendah, turbo tu perlu bekerja lebih lagi, perlu pusing lebih banyak lagi untuk dapatkan 20 psi. Lagi banyaklah bila turbo tu perlu bekerja lebih, perlu berpusing lebih,
lagi banyaklah power yang dibazirkan dalam bentuk haba. Tapi ini semua hanya teori. Contohnya macam power akan hilang bila korang naik atas bukit. Dalam realiti, mungkin kalau korang pernah rasa yang power tu hilang bila naik atas bukit, korang boleh tulis kat ruang komen. Kalau ada apa-apa yang korang tak faham juga, korang boleh tulis juga dekat ruangan komen. Lepas ni saya akan terangkan tentang turbo charger dan supercharger. Kalau korang rasa video ni korang dapat sesuatu, korang boleh tolong saya dengan klik like dan subscribe channel ni. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.